Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelas 3A dengan 3B untuk PAD 240. Okey, dengar ke suara madam? Dengar madam. Okey, adakah paparan ni jelas? Adakah paparan ni jelas? Jelas madam. Okey. Okey, hari ini kita akan belajar chapter yang ke-7 iaitu the election system ataupun kita panggil sebagai sistem pilihan raya. Okey. So dalam chapter ini kita akan belajar the definition of election, and then we are going to cover about the theories of franchise. Okay, franchise kat sini membawa maksud mengundilah ataupun hak untuk mengundi. Okay, so kita ada dua, limited franchise dengan universal franchise, and then kita akan tengok faktor-faktor yang boleh mempengaruhi bagaimana pengundi memilih. Okay, so dia percaya pasal mengundi ni amat dekat lah dengan pelajar AM. Even dari kampus kita ada dua mengundi dalam DPAC dan juga MPP. So anggaplah DPAC tu pilihan raya negeri dan undian MPP adalah pilihan raya inilah di tingkat pusat lah, parlimen. And then kita akan tengok apakah maksud electoral areas ataupun kawasan untuk mengundi. So kita akan tengok apa itu single member constituency, and then we are going to look at the multiple member constituency. Okay, and then we look at the process of election in Malaysia. Okay, bagaimanakah orang kata proses-proses pilihan raya di Malaysia, dan kita akan tengok bagaimana ataupun apakah peranan Suruhanjaya Pilihan Raya Election Commission of Malaysia dalam yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga ataupun menyusun atur pilihan raya dalam negara kita. Okay, introduction lah ya. Okay, dalam representative demokrasi iaitu indirect demokrasi, okay, ingat lagi chapter 7 dalam PAD 120 kita ada bercakap pasal ni. Okay, rakyat biasa tidak memerintah, tetapi mereka memilih orang yang memerintah. Okay, so election sendiri datang daripada perkataan Latin yang daripada perkataan eligere yang membawa maksud carry meaning of to pick out, to choose, okay, untuk memilih. So election bermaksud kita nak pilih. Why we are having election? Because we want to choose, to pick out someone to become our leader, to act on our behalf, untuk orang kata orang kata bertindak, okay, bagi pihak kita. Okay, so election di Malaysia exists at two levels, iaitu satu federal level and satu lagi state level. Okay, so yang dalam federal level adalah yang kita pilih adalah members of parliament yang dalam Dewan Rakyat tu. Okay, while untuk state level election adalah yang kita pilih akan duduk di dalam DUN ataupun State Legislative Assemblies, okay, Dewan Undangan Negeri. Okay, the heads of executive branch at both the federal and state level, the Prime Minister and Menteri Besar. So kalau dekat Malaysia, siapakah ketua kepada eksekutif, kita panggil sebagai Perdana Menteri. Ini kita dah cover dalam chapter 1. Tapi kalau dekat negeri, kita akan panggil Menteri Besar ataupun Ketua Menteri. Okay, so inilah dia yang menjadi ketua kepada pemenang ataupun yang terpilih dalam pilihan raya. Okay, so dalam ni kita akan belajarlah tentang election, okay, iaitu orang kata the pillar of democracy, election lah. Okay, so this is general election yang ke-14. So general election yang ke-14 berlaku pada 2018, almost 4 years ago. And then state by election bermaksud orang kata pilihan raya berlaku apabila ada kekosongan kat satu-satu kursi. Ini Prof. Dr. Syahrudin ni merupakan pensyarah madam. Okay, dia telah meninggal. Okay, dan orang kata meninggal dan kursi jadi kosong. So bila kursi jadi kosong, kena buat by election. Okay.
Okay, so kita pergi kepada apakah maksud election. Okay, election adalah satu proses, organized process in which people choose a person to a position of public importance such as presidency or a group of people to represent them in national or state assembly. Okay, election adalah satu proses di mana orang dipilih untuk satu jawatan yang sangat penting lah untuk kepentingan rakyat, contohnya menjadi presiden, Perdana Menteri ataupun sekumpulan orang, okay, bukan sekadar seorang je, sekumpulan orang yang dipilih untuk mewakili mereka dalam di arena kebangsaan. Macam wakil rakyat, that's why we call it as wakil rakyat. They become, we choose them and then they become wakil for us, okay. So, bagaimana kita nak milih pilihan raya? Bagaimana kita pilih orang yang nak menerajui kita? Pilihan raya lah jawapannya. Okay. So, pilihan raya adalah cara yang sangat utama, adalah cara utama untuk mencapai matlamat dan cara yang sangat tersusun untuk cari siapakah lepas ni yang akan run the administration. So election, okay, so election ni macam senang lah sebab kita ambil pilihan rakyat, okay, untuk rakyat tentukan siapakah ketua mereka, okay. So apakah proses pilihan raya? Termasuklah act of selecting someone or something, okay. So sebenarnya tak semestinya pilihan raya ni berlaku dalam keadaan orang kata pilihan raya negara je, pilihan raya kampus ataupun kita buat undian dalam kelas. Macam okay, nak buat kelas ke tak nak esok ni? Nak buat test ke? Okay, siapa setuju nak buat test minggu ni? Siapa setuju nak buat test minggu depan? Itu juga sebenarnya orang panggil sebagai election. Satu orang kata situasi ataupun tindakan memilih sesuatu ataupun something. Okay. Yang kedua adalah the exercise of deliberate choice. Okay. Exercise maknanya kita amalkan pilihan, okay, pilihan, and then kita akan tengok kepada juga yang ketiga, casting votes to select the winner of a position or political office, okay. Dan ini boleh tertakluk pada banyak-banyak tempat, termasuklah apabila kita membuat pilihan raya JPP ataupun pilihan raya di kampus lah, ataupun di PEC pun, itu kita panggil sebagai election. Okey, sekejap ya kelas ya. Okey, kita bersambung semula. Okey, siapa itu pengundi? Okey, voters. Voters boleh definisikan sebagai orang lah ataupun warga negara yang menikmati hak untuk memilih wakil mereka. Okey, dan dia ada hak untuk mengundi. So ada juga yang tak ada hak untuk mengundi. Contohnya budak yang berumur di bawah 18 tahun tidak layak mengundi. Okey. So ya Allah. They exercise the power of voting and predictably elect their representative. Okay, contohnya kamu mengundi di PEC. Kamulah pengundi. Okay, even yang bertanding pun adalah pengundi. Okay, dia menikmati ataupun menjalankan orang kata tindakan mengundi tu dan periodically. Okay, dia ada masa dia. Okay, contohnya macam kalau JPP, MPP pun setahun sekali. Begitu juga dengan DPEC. Setahun sekali. Okay, they are small fraction of the whole population. Macam kita dalam negara kita ada 32.7 juta rakyat Malaysia. Tak semua 32.7 juta yang layak mengundi. Dia hanya sebahagian sahaja dalam 15 juta. Okay, so less than half. Okay.
The entire body of voters or electors is known as electorate. Okay, whole population minus those at any time are denied the right to vote. Bukan deny, maksudnya kata dia tidak layak lagi untuk mengundi. Okay, so voters, population, all Malaysians ataupun semua rakyat, bukan semua rakyat yang layak mengundi, dia ada kriteria dia untuk jadi pengundi. Okay, contohnya pelajar AM yang sudah habis belajar tak layak untuk mengundi. So kita tengok apakah fungsi election. Okay, fungsi election, kenapa kita buat pilihan raya? Pilihan raya seperti mana yang kamu tahu, mahal, mengambil masa. Why not we choose je? Okay, so ini Medak akan terangkan apakah maksud pilihan raya. Atau ya Allah, apakah fungsi pilihan raya? Okay, yang pertama sekali adalah pilihan raya adalah satu kaedah atau satu cara untuk menentukan siapakah yang bakal menjadi kerajaan. Kita tidak boleh macam memilih sewenang-wenangnya. Kita tidak boleh macam membiarkan orang kata pemilihan dibuat secara cacah merbah. Okey. Ada anjing. Ni. Yalah. Anjing. Yalah. Mama tengah kelas ni, usah duduk dengan kakak. Boleh? Ambil naga api ni. Main Bukan dengan naga ni. Dah? Ni anjing. Okay, so the election itu sendiri akan menentukan siapakah yang akan memerintah. Okay, dan jika seseorang itu macam rakyat tidak puas hati dengan dia punya cara pemerintahan, mesti dia tidak, ataupun ada kemungkinan besar dia tidak akan dipilih, okay, pada masa-masa akan datang. So apa fungsi pertama pilihan raya adalah untuk memilih siapakah yang akan menjadi kerajaan. Yang kedua, the means to choose those who will guide and direct affairs of government. Okay, so yang kedua adalah untuk memilih siapakah yang akan memandu ataupun orang kata menerajui hal ehwal kerajaan. Okey, seperti mana kita tahu yang menang pilihan raya iaitu yang majoriti akan membentuk kerajaan dan akan menentukan hala tuju sesebuah kerajaan. So, ini bermakna pentingnya pilihan raya sebab kita akan tengok siapakah kita akan tahu siapa yang akan menjadi orang kata peneraju kepada hal ehwal kerajaan. Okay. Yang ketiga, to provide legitimacy to the government. Okay. So banyak kita dengar kisah-kisah ataupun kata-kata yang mengatakan bahawa adakah orang kata kerajaan sekarang layak ataupun sah untuk mengundi. Okay. Itu another thing. Okay. Tapi yang Medik nak cakapnya, kenapa ada kata-kata yang macam tu? Kerana point nombor 3 ni. Election memberikan keabsahan kepada satu-satu kerajaan. Maknanya orang lain tak boleh nak question dah ataupun orang nak cakap macam tak layak. Kalau dia menang pilihan raya. Okay? Kemenangan dalam pilihan raya menunjukkan yang sesuatu parti itu sah untuk memerintah. Okay? So ini berlawanan lah dengan penggulingan kuasa. So kalau kita tengok bila berlaku penggulingan kuasa, dan dia tabarkan diri dia untuk naik, itu sebenarnya bukanlah praktis yang bagus. Seharusnya orang kata nak menentukan siapa kerajaan adalah melalui pilihan raya. That is the ideal thing in democracy country. Okay. Yang keempat, to give power to the people to choose their leader. Fungsi pilihan raya yang keempat, okay, yang seterusnya adalah untuk memberi kuasa kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka. Mereka percaya kita semua faham. Okay, kita semua tidak boleh duduk dalam parlimen because we practice indirect democracy. But we have power to choose who is going to sit, okay, in government office. Okay, so pilihan raya lah salah satunya tempat ataupun lapangan untuk kita sebagai rakyat ada hak untuk memilih. Okay, their vote is their voice. Okay, undian kita adalah suara kita. That's why kena keluar mengundi. Sebab apa? Sebab itulah media tekankan sangat keluar mengundi, because undian kita itulah sebenarnya suara kita. Dan fungsi yang kelima adalah untuk menggerakkan ataupun mengubah pilihan masa depan negara, takdir kata sesebuah negara. So maknanya kalau kita pilih pemimpin yang korup, pemimpin yang teruk,
teruklah negara kita. But jika kita ada pilihan raya and then kita cuba untuk memilih pemimpin yang baik, maka baguslah negara kita. So dekat pilihan raya lah kita akan memilih. Memilih, membuat pilihan. Dan itulah yang akan menentukan hala tuju masa depan sesebuah negara. Alright, so setakat ni faham ke apa itu definition of election and then apakah fungsi election? Faham ke kelas? Faham, Madam. Alright. Kita pergi kepada theories of franchise ataupun apakah teori-teori dalam hak untuk mengundi. Franchise tu bermaksud rights to vote. Hak untuk mengundi yang diberikan oleh sesebuah negara kepada rakyatnya. So franchise ni dia berkait rapat dengan soalan-soalan seperti siapa yang layak mengundi. Ini kalau kamu tengok adalah orang kata suffrage. Suffrage ni pun maksudnya franchise juga ya. Ataupun right to vote. Tak sama dulu dengan sekarang. Kalau dulu kan macam agak tertutup sikit. Pada tahun 1776. Cuba kita tengok pada tahun 1776 dengan 2011. Apa yang kamu dapat? Apa pendapat kamu? Pada 1776 hanya lelaki saja dibenarkan untuk mengundi. Tetapi pada 2011 perempuan pun dah dibenarkan. Lelaki memang dibenarkan lah. Pada tahun 1776 hanya orang putih saja yang boleh mengundi. Pada tahun 2011 semua, tak kisahlah warna kulit ataupun bangsa. 1776 21 tahun sahaja layak mengundi. Yang ni 2011 bawah 18 tahun ataupun 18 tahun ke atas layak mengundi, dah turun ke umur. Kalau aku pun tengok kat sini kena ada tanah, kena buta celik huruf, lulus ujian agama dan juga membayar cukai. Tapi untuk 2011 lebih senanglah. Semua orang seolahnya layak untuk mendapat hak untuk mengundi kecuali yang minor ataupun budak yang berumur 18 tahun ke bawah. So antara macam persoalan-persoalan yang timbul lah kepada dalam demokrasi adalah siapa orang kata apakah kelayakan ataupun kriteria yang boleh kita tengok pada orang kalau kita nak bagi kelayakan mengundi ni. Madam, bagilah semua rakyat Malaysia kan. Apa kamu rasa budak 5 tahun agak-agaknya kalau dia mengundi ke? Kan ataupun sebab dia tak matang. Tak boleh berfikir. Ini pasal masa depan negara ni, betul tak? Even sekarang pun kita ada dengar kata-kata yang lepas SCPM boleh mengundi, kita rasa macam takut lah. Sebab apa? Sebab kita rasa macam kita tak nak letakkan hak untuk mengundi kepada budak-budak, hak ataupun kata masa depan negara kepada budak-budak. Kamu rasa macam mana? Umur 18 tahun layak ke nak mengundi? Layak ataupun tak layak? 18 tahun. Di Malaysia kan? Dah dilulus kan? Siapa tu baru datang? Alamak, melur. Kita tengok ya. So, limited franchise. Ada dua jenis teori bagaimana hak mengundi ni boleh diberikan lah. Yang pertama sekali adalah limited franchise. This school was led by Bluntschli, Lecky, J.S. Mills and Sir Henry Maine. Dia menolak kepada idea universal suffrage. Bagi dia jangan kita bagi hak kepada semua orang sewenang-wenangnya. Dia kata ideanya, dia pakar lah ya. Dia kata dia cadangkan yang tak semua wakil rakyat dalam sesebuah negara tu boleh ada hak untuk mengundi. Kerana hak untuk mengundi ni bukanlah satu hak yang orang kata kita dapat daripada turun-temurun. Ini adalah satu hak yang diberikan oleh state, oleh sesebuah negara dan tidak boleh diberikan pada semua orang. Ianya adalah satu hak yang sangat-sangat orang kata suci ataupun satu hak yang sangat-sangat bermakna. Dan sebab bila kita mengundi kita kena berfikir. Tak boleh nak main macam main tik je atau main pangkah je. Tak boleh. So kalau kita bagikan hak ini kepada unenlightened. Unenlightened ni orang yang tidak tahu ataupun orang panggil
orang yang tidak faham ataupun tidak memahami lah. Ataupun tahu ataupun ignorant. Ignorant ni orang yang macam tak cara, tak tahu apa-apa. Bayangkan orang-orang yang macam ni tidak keluar mengundi. Dia main pilih je kan. So macam mana kalau dia terpilih orang yang tidak bagus? Macam mana kalau dia terpilih orang yang korup? Macam mana kalau mereka ni senang terpedaya? Itu yang pakar-pakar tadi tu dia menolak idea universal franchise. So mereka kata kita hanya gunakan teori limited franchise. Okay, kalau kamu tengok dalam kartun ni, ini zaman dululah. Okay, kena kelab pengundi lah. So ada yang kata, kenapa dulu-dulu ni to be a citizen and eligible to vote you had to be male. Yang ni macam perempuan tak dipandang lah dulu-dulu mestilah bukan hamba dan mestilah lahir daripada Athenian. Athens kan pelopor kepada demokrasi. Okay, so ada yang katalah kenapa perempuan tak layak, budak kecil tak layak. Kita orang do we not bleed when pricked? Kita orang ni tak ada darah ke? Maksudnya bukan orang ke? Tapi dulu memang sangat strict lah. Okay. Okay, so dulu wanita tidak dibenarkan untuk mengundi. Kenapa kamu rasa? Kesian golongan kita tak dibenarkan untuk mengundi. Kenapa? Kenapa agak-agaknya? Bolehkah kamu fikir satu sebab? Kenapa wanita tak dibenarkan mengundi? Wanita dianggap lemah, madam. Lemah, kesian. Tak ada hak untuk menyuarakan pendapat mereka. Ya, tak ada hak, duduk dapur je, beranak lah 10 orang, itu je bagi mereka. Tapi tidak lagi sekarang apabila rata-rata negara ataupun dunia negara yang mengamalkan demokrasi adopt universal franchise, iaitu orang kata pemikiran ni dia terbit pada abad ke-18 apabila orang kata pemikiran tentang natural rights, equality, sovereignty adalah orang kata masa tu hal-hal macam ni boom. Maknanya orang kata kita tak nak lagi ketidakseimbangan, kita tak nak lagi orang menindas wanita masa tu. So dia kata kenapa dia menyokong universal franchise atau hak untuk mengundi diberikan kepada semua orang. Okay, so dia kata kedaulatan ni adalah terletak pada tangan rakyat dan ini adalah hak setiap rakyat untuk menentukan ataupun mengambil tempat terlibat dalam polisi kerajaan. Betul juga point dia. Okay, and then dia kata demokrasi postulated equality of men on political equality could be assured only when all citizens were granted the right to vote. Dia kata demokrasi ni adalah tentang keseimbangan atau bersama rata antara manusia, kebebasan berpolitik, kesamarataan berpolitik. So kalau kita sekat-sekat hak untuk mengundi, tak ada lah demokrasi tu. Dia kata pula. And then yang ketiga dia kata kita bagi hak semua orang untuk mengundi supaya boleh menjaga dan mewakili kepentingan semua pihak. Okay, sebab kanak-kanak pun dia kata wanita pun dia ada hak dia yang sendiri. Kakak main game tak senonoh. Kakak main game tak senonoh? Main tanpa buntut. Tanpa buntut? Sekejap Dia, betul kau main game tanpa buntut? Adik kata awak main game tak senonoh.
Itu dia. Okey, suara kanak-kanak juga adalah demokrasi. Dia ada juga pendapat dia. Jadi kita kena ambil lah pendapat kanak-kanak macam Usop tadi. Okey. So sebab itulah orang kata bagi orang yang mementingkan universal ataupun yang menyokong universal suffrage ni, dia kata setiap pendapat tu mesti diambil kira dalam nak buat keputusan dalam negara. Pun bagi Madam betul juga. So ada pros and cons lah. Okay, yang cakap universal, yang cakap limited. But now unless umur tu satu je sekarang ni, umur. Okay, dan juga kerakyatan lah. Takkanlah tiba-tiba orang Rohingya datang Malaysia nak mengundi. Setuju tak tiba-tiba orang Rohingya mengundi? Siapa Perdana Menteri kita, parti mana, suka ke? Okay, taklah sampai macam tu kan. Okay, so modern view berkaitan dengan nature of suffrage. Macam mana hak nak memberi undi ni. So kalau kamu tengok basic requirements dia ada 4 lah kalau kat sini. Okay, contohnya dia mestilah biasanya yang tak bolehnya adalah ni je, 3 tempat ni je. Okay, iaitu budak kecil atau berbawah 18 tahun, lunatics yang tidak waras, dan alien. Ni bukan alien datang daripada marih tu, ni orang asing lah, maknanya bukan warga negara. Okay, tiba-tiba datang melancong ke Malaysia nak jadi pengundi, tak boleh lah. So basically kita akan tengok kepada 4 perkara, iaitu kewarganegaraan, umur, berapa lama dah menetap di sesuatu tempat, dan juga daftar tak. Tetapi kat Malaysia sekarang dah tak payah daftar, dia auto daftar dah. Okay, auto register. Okay, so ini adalah golongan-golongan yang sentiasa orang kata terkeluar daripada kumpulan yang boleh mengundi. Contohnya yang berumur 18 tahun ke bawah. Lagi orang yang tidak waras, yang bukan warga negara, dan juga banduan. Okay, so itulah antara orang kata, ialah agak-agak patut juga. So ini adalah empat golongan yang biasanya ataupun memang tidak diberi hak untuk mengundi. Okay, bekas banduan boleh ke Madam? Boleh. Okay, boleh. Memang boleh lah. Okay, so maknanya kalau dia still dalam kurungan tak boleh. Okay, so bilakah perkara ini diluluskan? Yang pasal undi 18 adalah pada tahun 2019. Okay. Alright. Okay, so kamu tengok ni ya. I can't vote but you can vote for me. Okay. Budak kecil dia tak boleh mengundi, tetapi yang mengundi tu fikirlah buat keputusan yang terbaik untuk kanak-kanak macam ni. Okay. Kita tengok seterusnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengundi. Okey, kalau kita tengok kenapa, macam mana kamu mengundi ataupun macam mana, apakah perkara-perkara yang membuatkan kamu pilih seseorang itu dalam pilihan kamu lah. Okey, so yang pertama sekali sociological factor ataupun nilai-nilai ethics, duty civic, social pressure, parental influence. So kita sebenarnya kita dah ada nilai dalam diri kita dan kita ada perasaan sesuatu. So bila kita memilih, kita akan berdasarkan kepada sociological factors ni. Dari mana kita datang, mak ayah kita suka parti mana. Benda tu secara tak langsung sebenarnya mempengaruhi bagaimana kita memilih satu-satu calon tu. Ethical values kita, so kita ni orang yang macam mana, okay? Kita rasa tugas civic kita, dan social pressure orang keliling kita. Okay, itu sociological factors. Okay, especially kalau macam mak ayah lah, itu sebab kita satu keluarga ni sometimes memilih parti ataupun menyukai ataupun favor kepada parti yang sama. Okay, yang kedua demographic factors ataupun orang kata ciri-ciri kependudukan, macam itulah. Okay, gender, age and resident. Okay, saya cakap pasal gender dululah, lelaki dengan perempuan. Lelaki dengan perempuan mempunyai pilihan yang berbeza. Okay, age pun sama, iaitu umur ataupun umur yang berbeza. Okay, tadi mana tadi? Ada pula. Okay, umur. Okay, orang yang lebih veteran sebenarnya dia lebih memilih untuk tak nak
benda-benda baru. Sebab tu kalau kita tengok orang lama-lama dia tegur dengan Barisan Nasional dan UMNO sebab dia ingat lagi UMNO lah yang memperjuangkan kemerdekaan. Tetapi lain pula dengan orang muda. Tengoklah sebagai contoh kita ada parti muda dah sekarang yang lead by Syed Saddiq. So kita tengok terdapat perbezaan mengikut umur dan juga resident tempat kita tinggal. Orang kampung biasanya dia ada pilihan yang lain dengan orang yang duduk di bandar. So ini orang kata faktor demografik yang mempengaruhi pilihan lain. Kalau kita tengok parti macam PKR, DAP, dia lebih kepada di kawasan-kawasan seperti Pening, KL, Kalau untuk macam UMNO, PAS, dia lebih kepada kawasan seperti Terengganu, Kelantan, Pahang. Betul tak? Kalau kita dapat tengok trend itu, yang seterusnya religion and ethnic background, latar belakang agama dan kaum kita pun akan mempengaruhi kita. Of course lah, orang Melayu akan mengundi UMNO sebab itu parti dia. Yang ni dia lah. Orang Cina DAP ataupun MCA. Orang India pula MIC ataupun mana parti lah. So kalau kita tengok di Malaysia, parti masih lagi kuat berasaskan kepada agama dan juga etnik lah. So seperti contoh UMNO ada nama Malay. Kalau MIC ada nama Indian Congress, Malaysia Indian Congress. MCA kita ada Chinese. And then apa lagi? Dan kalau untuk apa lagi kelas? PBBM pun ada perkataan pribumi. So itu menandakan yang parti kita ni ataupun politik di negara kita ni tak lari daripada latar belakang kaum dan juga agama. Alright. And then tengok pula kepada kelas sosial, pendapatan dan pekerjaan. Beza juga. Yang kerja pensyarah minat parti apa? Yang kerja kilang minat parti apa? Yang pendapatan 10-15 ribu parti apa? Yang pendapatan 1,002 ada parti yang dia minat. Dan social class T20 kan? Datuk Vincent, Datuk Siti Sri, yang set-set kaya ada pula dia punya minat yang tersendiri. Of course, sebab kita memang berbeza dan perbezaan ini akan membawa kepada beza juga cara kita berfikir semasa kita nak mengundi. Yang kelima, faktor yang seterusnya adalah ini yang tadi tu faktor dalaman yang diri kita. Yang faktor yang kelima adalah faktor luaran pula. Maknanya kita tengok macam mana calon tu. Macam-macam kamulah pilih Arisni dengan Aisyah, kan? Mestilah Arisni dengan Aisyah undi yang paling banyak. Why? How do you see that candidate? What orang kata manifesto yang candidate tu dapat? Ke sebab apa? Ke sebab dia kecek lembut, boleh jadi isteri soleha. Mana tahu. Sometimes orang kata pendapat orang berbeza-beza apabila it comes to candidate. Ada yang suka tengok, sukalah dia ni macam baik je. Ada juga yang sukalah macam KJ tu, walaupun dia kecek macam tu tapi dia terus terang. Saya sukalah parti ini sebab apa? Sebab dia selalu cakap sentiasa keluar ayat Quran dan hadis-hadis apabila dia bercakap. So setiap ahli atau calon tu dia akan mempengaruhi pula macam mana kita pilih semasa mengundi. Setuju kan? Macam Madam pun. Kalau kita tengok pengundi tu, tengok calon tu macam tak gerak je. Kita pun tak berapa nak tak berapa nak pilih. Atau banyak gosip dia. Gosip gini. Kita pun tak. Tapi cuba kalau perkara yang manis-manis je. Of course voters akan tertarik. And then psychological factors. Yang ni benda yang pemikiran kita sendiri. Orang kata persepsi kita, contohnya DAP, Cina, jangan Cina. Ni Anwar Ibrahim, tun, gini. So kita tak tahu benda tu betul atau tak. Tapi itu persepsi kita. Faham tak? Persepsi ini juga persepsi terhadap parti,
terhadap candidates, terhadap isu-isu ini akan mempengaruhi bagaimana kita nak buat keputusan sebagai pengundi. Okay. Dan yang last sekali, ini benda yang orang kata banyak berlaku dan Madam boleh forward lah kepada kamu bagaimana mass media mempengaruhi voters behavior. Kamu tengoklah kebanyakan daripada kita mendapat info bukan daripada surat khabar, bukan daripada apa semua, tapi daripada social media. Ciapan-ciapan, perkongsian, tweeting Twitter tu ciapan lah kan. Semua tu sebenarnya mempengaruhi. Even baru-baru ni Madam dan kawan-kawan Madam telah pun mengeluarkan satu paper bagaimana ada tak? Jadi RA boleh juga. Okey. Sekejap, mana boleh cari sekejap. Ini satu paper di mana alamak, tak ada Okey, kamu boleh baca ni bagaimana media massa mempengaruhi pemikiran kita. Betul kalau orang share ataupun meme ataupun orang kata troll. Sebenarnya semua itu nampak je tak serius tapi sebenarnya ia sangat mempengaruhi mana B. Okey, sangat-sangat mempengaruhi bagaimana pengundi berfikir. Sebab itulah kalau kamu tengok propaganda yang pihak pembangkang masa tu PKR buat, memang kau dia kenakan isteri Perdana Menteri masa tu, Rosmah. Apa, mereka pernah terbaca lah. Tak keluar mengundi, nanti saya beli beg lagi. Kemudian nanti saya beli beg lagi. Ada mereka pernah terbaca macam uish. Beli beg lagi. Poster. Mereka pernah baca benda ni. Mana ada tau masa tu kan, masa pilihan raya tu. Ya Allah, orang kata kan, ni nampak ni infografik macam ni, semua ni kita tak tahu lagi kesahihannya apa kan. Tetapi kita akan percaya because this is the thing that orang kata mempengaruhi kita. Okay, so ini adalah perkara kalau kamu tengok kan, ada banduan nasional lah. Okay, ni. Benda-benda macam ni. Ya Allah. So benda-benda macam ni sebenarnya menyebabkan kita terpengaruh. Okey, walaupun kita tak tahu benda ni betul ke tak. Tengok gambar-gambar macam ni kan. Dan gambar-gambar ni sebenarnya dia akan keluar semasa bila? Semasa pilihan raya kecil. Dia keluarlah because media sangat-sangat mempengaruhi how we orang kata macam mana kita buat keputusan sebenarnya tanpa kita sedar. Okey, ini mengikut kajian lah apakah social media yang paling famous pada tahun 2017. Okey, YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram. Siapa yang tak check dalam YouTube? Mesti semua ada kan nak letak assignment. Sekejap batuk pula. Mama ngajar je. Okay. So YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram. Semua benda ni kita ada So inilah yang mempengaruhi cara kita mengundi. Okay.
Bukan setakat itu, termasuklah hal-hal yang berkaitan dengan political matters. Okey, habislah pasal yang tu. So kita tengok bagaimana kita nak menentukan tempat mengundi. Okey, SPR walaupun pilihan raya sentiasa berlaku 5 tahun sekali dan pilihan raya tidaklah berlaku setiap hari, tetapi okey, tetapi kerja mereka adalah untuk melihat tempat ataupun kawasan mengundi. Okey, itu yang kita panggil sebagai defining electoral areas, ataupun orang kata macam mana ditentukan ini kawasan undi ni. Okey, yang ni undi ni kita kumpul untuk letak dekat sini. Yang ni macam tu, macam mana. Okey, so kita tengok single member constituency dan kita akan tengok multiple member constituency. Okey, single member constituency ni kamu jangan pening-pening. Ini bermakna satu tempat satu je wakil rakyat yang akan terpilih. Ini terjadi ataupun ini diamalkan di negara kita. Okay. Only one person represent the people living in the single member district. Okay, contohnya macam Parlimen Besut, siapa? Okay, Datuk Idris Jusoh. Okay, kalau Dun Kota Putera, siapa? Siapa tu? Siapa tak ingat lah. Tapi satu orang satu tempat, walaupun dalam tu 5-6 orang bertanding, yang menang saja akan menjadi wakil rakyat at that tempat. Itu kita panggil sebagai single member plurality. Comelnya. Or first past the post system. Ini terjadi dekat digunakan di Canada, United States, New Zealand and Malaysia, and as well as United Kingdom. Maknanya satu tempat satu je. Okay. So dia beza dengan multiple member constituency yang kita tidak amalkan, di mana satu tempat kadang-kadang ada sampai 2-3 orang yang jadi pemerintah. Yang ni kita susah sikit nak faham sebab ini tidak berlaku kat negara kita. Tetapi mereka macam share the seats. Okay, faham tak? Dia share kerusi tu sebab bagi dia orang, katakan CA ni dapat 50%, CB dapat 30%, CC dapat 10%. So dia akan ada kuasa berdasarkan pengundi dia. Okey, kenapa dia orang buat macam ni, madam? Tak pening kepala ke? Sebab bagi mereka yang mengundi 30%, 20% itu juga adalah undi dan mereka tidak mahu membazirkan. Macam kita simple je. Majority 51%, yang 49% tu kira burn je lah. Okay. Tapi untuk negara-negara yang maju, contohnya negara yang buat ni adalah seperti negara kejap kat sini. Kita tak buat macam ni. Okay. Adalah seperti negara-negara, kejap madam fikir kejap. Ada ni party system. Kejap. Ni tengok. Kejap party system, list system. Dekat India. Okay, Menda akan tunjuk macam mana ya. Okay. Dia orang akan berkongsi tau, tengok siapa yang akan menjadi wakil rakyat dekat tempat tu. PR, MP, and STV. Okay. Okay, dia akan tengok list system of proportional. Dia akan tengok. Dan list dan siapa yang paling tinggi, yang tu lah yang akan menjadi. Tapi yang lain-lain tu masih juga dapat tempat. Dia akan rankkan macam ni. Dia rasa dia lebih kepada ni lah. Macam DPEC lah. Okay, macam mana kita. DPEC pun buat macam tu. Sebab takkanlah satu DPEC tu seorang je. So dia akan tengok. Okay, yang paling banyak sekali undian, jadilah presiden. Yang kedua banyak, jadilah naik presiden. And so on and so forth. Macam tu, dia bagi ikut berapa banyak undi yang ada. Itu yang kita panggil sebagai multiple member. Okay, tapi Malaysia dia tidak amalkan. Alright, so yang ni Meda terangkan secara macam ni je lah. Korang pening kepala. Okay. Kita tak payah pergi pening-pening. Kita fahami sistem kita dulu. Okay. So macam dekat Malaysia. Okay. Clear. Iaitu pilihan raya kita adalah
satu tempat, satu wakil rakyat, tak payah kongsi-kongsi. Walaupun ramai yang cakap, kena kongsi ni, tapi belum lagi ke arah itu. So kamu tengok kita ada, kalau P ni mewakili parlimen lah, dia yang ni duduk kat Dewan Rakyat. Dan kalau N ni dia duduk dekat negeri, kerajaan negeri lah. So kalau kamu tengok kat sini, ada 14 parlimen dan 45 untuk kerajaan negeri. Okey, tengok kalau kat Tumpat ada 4 DUN. Kalau Kelai Chepah ada 3 DUN. Okey, DUN paling banyak macam kat Kuala Kerai ada 4 lah, lebih kurang 3 ke 4 lah. Tumpat dia berdasarkan tempat, besar ke kecil ke. Okey, so kamu kena fahamilah. Okey, cuba tengok tempat dia kat mana agak-agaknya kamu akan mengundi. Kat mana agaknya? Selising, ada orang selising kat sini. Ada orang Limbungan, orang Semerak, orang Gal. Orang Macang ada, Pulai Condong, Temangan, Kemuning. Ada ke? So dia akan ikut. Okay, and then kamu akan mengundi 2 kali, iaitu bukan 2 kali, sekali undi tu kamu akan ada 2 kertas, iaitu untuk mengundi siapakah untuk parlimen, Gua Musang, and then parlimen, and then untuk kerajaan negeri. Kamu tengok ya, kertas undi Malaysia. Macam ni, dia ada 2. Okey. Tunjuk sekejap dia ada 2. Satu warna oren, satu warna kuning. Okey, oren tak silap mana tu tak ingat, tapi macam ni. Okey, ada orang tu kawan dia duduk cerita lah. Okey, duduk cerita, dia kata okey, kalau kerajaan pusat nak bagi dekat Barisan Nasional, kerajaan negeri nak bagi kat PAS. Dia cakap macam tu. Itu keputusan masing-masing. Kamu tik je yang mana. Okey, yang kamu suka ketik pangkah. Inilah 2 kertas undi yang kamu akan dapat, iaitu untuk kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Okey, kalau Chua Soilet dengan Lee Boon Chye ni, ni dah tentu kerajaan pusat. Kalau Alex Chan dengan Chan Min Kai ni, ni kerajaan negeri ni. Okey. Alright. So kita pergi kepada proses of election in Malaysia. Saya rasa Malaysia tak payah pergi panjang-panjang lah yang ni. Okay, sebab yang ni memang biasa, read and notice of election. Okay, mula-mula akan umumkan nak buat pilihan raya. Okay, nak buat. And then masa tu lah dia nak cari calon dan dia akan menamakan calon. Okay, so kena setiap kandidat tu kena bagi 10,000 untuk duit, orang kata pertaruhan untuk kerajaan pusat, dan 5,000 untuk kerajaan negeri. Kamu ingat boleh suka-suka je nak bertanding, kena bagi duit Okay, kalau kalah, duit tu kadang-kadang tak dapat. Kalau gagal dapat 10% daripada jumlah pengundi. Okay, jadi burn And then lepas dah tahu siapa calon tu, kempen pula. So lebih kurang sama juga macam pilihan raya DPAT dengan pilihan raya JPP. Dia ada, mula kita kata, kita umumkan kita akan buat pilihan raya pada berapa bulan. And then kita akan cari calon. Okay, kamu pun hantarlah borang ke apa ke apply. And then kita sahkan, okay, calon ni layak untuk bertanding. Okay, kalau macam DPAT ni kita tengok pada pointer lah, macam-macam lah. Okay. And then lepas dah tahu siapa calon bertanding dan bermulalah calon itu berkempen. Masa berkempen untuk ahli parlimen dia boleh spend sampai 200,000 untuk berkempen, dan untuk kerajaan negeri DUN 100,000. And then lepas dah berkempen tu, tibalah harinya untuk mengundi. And then habis mengundi biasa sehari je buat. Okay, sampai pukul 5 tutup kaunter mengundi, tutup tempat mengundi, and then bermulalah kira undi. And then sebenarnya start daripada pukul 8 tu dah diumumkan keputusan. Okay, step yang ke-6 dia akan umumkan keputusan. So kita pun tahulah siapa yang menang dan bolehlah menubuhkan kerajaan dalam masa kabinet. Sebenarnya dalam masa 6 bulan, tapi biasanya cepat je lah kita dalam seminggu 2 minggu boleh tapi sebenarnya paling lama pun 6 bulan sebenarnya tak apa. Okey, tapi tak kalau 6 bulan dah halang dah ada pemenang, tubuhkanlah kerajaan. Okey, yang ni pula election of Commission of Malaysia. Okay, so ini semua macam fakta. And then
Suruhanjaya Pilihan Raya ni adalah satu badan yang menguruskan pilihan raya dalam negara kita. Okey. Dan ianya termaktub jelas dalam perlembagaan. Okey. Ini dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Okey. So kena faham ya, bila Suruhanjaya ianya bermaksud bebas daripada campur tangan. Okey. So ahli-ahlinya ini dia juga terletak dalam parlimen, diletakkan. Dan ahli-ahlinya boleh memegang jawatan sehinggalah berumur 65 tahun. Okey, tapi kalau ada apa-apa yang mencurigakan boleh di-remove lah. Okey. So, witness of election commission. Ini pernah masuk final test tak silap madam? Apa tak keluar ni? Witness of election commission. Apa kelemahan witness election commission? Kamu kena carilah. Okey. Habis dah ke? Habis dah chapter ni. Tapi witness of, kamu cuba Google. Apakah orang kata apa yang orang mengata lah tentang election commission kan? Okey. Kelemahan Suruhanjaya Pilihan Raya. Mesti ada kata-kata. Orang Malaysia kan suka ni. Suka mencari salah. Okey, ataupun ini adalah laporan audit. This is a very reliable sources lah. Okay, kamu boleh cari kat sini. So, boleh ke kalau apa-apa media rasa it's better for you to tengok pada sumber-sumber yang macam ni. Utusan, okay. Apa ni? Okey, semakkan apa semua. Kau boleh carilah macam ni ya. Make sure cari pada sumber-sumber yang boleh dipercayai. Okey. Ini jangan orang kata cari dekat SPR akui dakwat kekal tidaklah sekekal mana. Okey. So penggunaan dakwat kekal, keburukan-keburukan umur layak mengundi dan macam-macam lagi lah. Simpan apa tu duit? Okay. Duit dengan kereta. Kereta. Duit dengan kereta Optimus Prime. Oh, Optimus Prime. Okay, mungkin pakai baju Okay lah kelas. Madam nak ucapkan good luck lah untuk test pada minggu depan. Okay, so test masuk chapter berapa kelas? Siapa tahu masuk chapter berapa? Ini test, kejap. Tahu ke tak ni? Tahu, Miss. Chapter apa? Tak tahu. Tak tahu. Okey, kejap. Okey, so seperti biasalah akan masuk chapter 8 sebenarnya. Okey. Sebab chapter 8 tu dia tak masuk final. So, dia masukkan dalam test. So, kamu kena nak tak nak study jugalah pasal chapter 8 ni pasal foreign policy. Okay, introduction, definition of foreign policy, how to study foreign policy and macam-macam lah. Okay, so akan masuk test. Test akan start pada minggu hadapan lah. Okay, test 10% and then quiz 5%. Okay, jangan lupa study untuk test. Sekejap ni tengok berapa banyak chapter apa yang masuk Okay. Ada rasa ni lah je. Jadi masuk 2 chapter yang awal-awal. Lepas tu masuk chapter 8. Chapter 8 tu memang masuk lah. Ni ada dalam Madam punya modul ni. Madam ada tulis. Dah hilang pula. Takkan dah menghilangkan diri. Ada ke? Ni? Tak adanya. Tak ada. Test sepatutnya week 9 tapi kita week 12. Sekejap. Tak apalah, nanti Madam beritahu semula lah. Tapi masuk chapter 1 tak masuk. So 2, 3, 4 lepas tu 8. Alright, boleh ke? Boleh ke kelas? Boleh, Madam. Boleh. Alright.
So kita dah habis dalam 7 chapter. So kita akan jumpa balik untuk cover chapter 8 minggu depan. And then lepas habis minggu depan tu baru test. Bukan minggu ni minggu depan. Okay semua. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, madam. Bye. Madam, Ya. chapter 2, 3 dan 8 betul tak? 2, 3, 8. 8 tu madam rasa pilihan lah kot. Ya. Okey, tak apa, nanti madam confirmkan semula, nanti madam war-warkan dalam grup part 3 terus. Okey? Okay, baik madam. Thank you. Okey, Assalamualaikum. Thank you, madam. Okey. Thank you, madam. Alright.